Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Rekan media yang saya muliakan, temani Menteri Sumber Manusia, Sri Steven. Saya sekarang diupdate isu KBN dan Kunci dan untuk mengharap Immigration dan Amran Timbalan Ketua Servisar Sumber Manusia. Hari ini berlangsung mesyuarat bilangan 1 2024. Mesyuarat dan kuasa bersama mengenai Pemeriksaan Kerja Asing antara KBN dan Sumber Manusia. Mesyuarat ini membincangkan 7 kertas berlegar tentang berbagai perkara. Jadi biar saya gariskan dulu 2 latar belakang yang penting untuk memandu rakan media memahami perkara yang akan kita kongsi untuk media. Yang pertama, jawatankuasa ini yang ditubuhkan oleh Semua Menteri dalam pengurusan pekerja asing berpandukan kepada beberapa prinsip utama. Pertama, komitmen kerajaan madani untuk mengurangkan kos membawa masuk pekerja asing, to reduce the migrant cost. Yang kedua adalah mempercepatkan proses permohonan di semua peringkat. Yang ketiga, apabila pekerja asing sudah berada dalam negara, kebajikan mereka, kebajikan ini semua perkara lah, keselamatan mereka, gaji mereka, tempat tinggal mereka adalah keutamaan, tanggungjawab kerajaan kita sebagai host country. Perkara yang keempat ialah pada masa yang sama, kepentingan majikan pun kita kena lindungi. Itu prinsip garis besar yang memandu jawatankuasa ini dalam menyusun strategi ataupun dasar dalam bab pengurusan kerja. Komponen yang kedua adalah kita dipandu dengan beberapa polisi yang digariskan oleh Kementerian Ekonomi, ya, iaitu dalam membuat unjuran tentang berapa keperluan yang sepatutnya pekerja asing ada dalam negara kita. Ya, dia mesti ada satu panduan. Ya, kalaupun tidak mandatori, tapi panduan. Baik, panduan ini biasanya dia akan hasilkan melalui formula berapakah workforce negara kita. Daripada workforce itu, Kementerian Ekonomi dia cap 15% daripada workforce mestilah adalah angka shilling yang munasabah untuk pekerja asing. DOSM memberikan 17 juta adalah angka terkini as of tahun lepas, end of last year, fourth quarter. DOSM kata workforce negara kita 17 juta. Menteri Ekonomi formula dia adalah 15% daripada workforce itu bolehlah dibenarkan terdiri daripada pekerja asing, iaitu memberikan angka 2.5 juta. Tapi sebelum itu, angka sebelum itu dari Kementerian Ekonomi adalah 2.4 menjelang 2025. Baik, itu dua background yang penting. Jadi hari ini daripada 7 kertas yang kita bentang, saya nak highlight satu perkara, iaitu sesuai dengan prinsip yang kedua untuk mengurangkan tempoh masa permohonan. Baik, amalan sebelum ini tadi kita dibentangkan berkenaan dengan carta alir, bermula daripada permohonan diluluskan, kemudian proses kemasukan dilakukan. Okay. Dia akan melalui pelbagai dash, pelbagai stage, daripada kelulusan, daripada permohonan kota, temuduga, agensi, kelulusan kota, bayar levy, dia dapat surat kelulusan bersyarat, dia tunggu visa dengan rujukan, kemudian pengeluaran visa sampai pintu masuk, kesihatan, semua tu sebelum ini memakan masa 29 bulan 13 hari daripada permohonan kota hingga kemasukan. 29 bulan 13 hari. Tapi hari ini keputusan mesyuarat kita bersetuju dengan syur bahawa tempoh itu kita akan pendekkan kepada 15 bulan 23 hari. Maknanya pengurangan yang signifikan sehingga 46%. Baik, dari mana datang pengurangan itu? Misalnya, bayaran levy, tempoh lama 30 hari.
Tapi bila kita teliti data majikan, bila dia dapat kelulusan, hampir 70% majikan bayar dalam tempoh 15 hari. So why do we need 30 days? So kita shorten kepada 15 hari. Sebagai contoh, Kemudian pas lawatan kerja sementara, bila semua majikan dah comply semua, kota dah lulus, kesihatan semua dah lulus, immigration kerja je mengeluarkan pas lawatan kerja. Sebelum ni 30 hari. Tapi tadi komitmen kita adalah antara 1 hingga 15 hari. Kita slash lagi. So every step tu yang kita tengok dari segi desk permohonan ini dalam proses kemasukan, akhirnya kita mengutamatkan tempoh yang munasabah mulai sekarang untuk kita uruskan ialah 15 bulan 23 hari berbanding 29 bulan 13 hari sebelum ini. Jadi mempercepatkan itu akan kita laksanakan segera. Baik. Itu perkara yang kita perhatikan. Satu lagi yang kita setuju juga tadi adalah kita ada 15 negara sumber yang membekalkan kita tenaga kerja. Okay, 15 negara sumber. Tapi 3 yang teratas ialah Bangladesh, Indonesia, Nepal. Ini mewakili hampir 77% daripada angka berapa sekali? 2 juta. Bukan tadi 2 juta pekerja asing yang kita keluarkan pasal kata sementara. Baik, di sana ada berapa lagi negara sumber yang membekalkan tenaga kerja pada 5 sektor penting. Sekarang ini kedudukannya adalah services kita sudah pun melebihi, maknanya cukup. Perkilangan cukup. Pembinaan dari segi rekod kita, data menunjukkan angkanya itu antara permohonan dengan kemasukan itu cukup. Yang masih ada defisit, perguruan tinggi yang masih kurang, peladangan dan juga pertanian. Ya, tadi kita bincangkan dengan terperinci perkara ini. Namun di sana kita juga dapati bahawa ada keperluan untuk kita revisit semula MOU yang kita tandatangani dengan negara sumber. Ada keperluan berdasar kepada alasan-alasan yang telah kita bincangkan. Jadi kesan yang kedua yang kita capai ialah bahawa Malaysia kita akan explore ke arah revisit atau mengadakan semula, meneliti semula perjanjian yang telah kita establish dengan 15 negara sumber. Sebab dia mencakupi pelbagai perkara, elemen seperti yuran, kos, elemen seperti syarat kontrak, kesihatan dan sebagainya. Jadi MOU satu dokumen persefahaman yang dinamik, bukan statik. Dan hari ini kita setuju bahawa kita akan memasuki proses melawat semula keperluan untuk meneliti butiran perjanjian dengan negara sumber. Baik. Tahun lepas, sepanjang tahun lepas, mulai Januari sampai 31 Disember, kita telah laksanakan dasar dikalibrasi 2.0. Continuity, penyambungan kepada kalibrasi 1.0 sepanjang tahun 2022. Tahun 2022 dikalibrasi 1.0 membawa 2 implikasi. Pertama, mereka yang overstay, kita buka ruang, kamu muncul, kita boleh bagi kita facilitate setelah kita kenakan kompang untuk dihantar pulang. Maknanya rekalibrasi penghantaran pulang. Yang kedua, pada tahun 2022 adalah rekalibrasi pekerjaan. Maknanya dia muncul, dia ada di sini overstay. Barat dia kena balik. Tapi keperluan tenaga kerja kita masih mendesak. Lepas COVID, maka kita kata kita benarkan dia kerja. Tapi dia kena tampil, daftar dengan majikan, verifikasi, ambil biometrik, kemudian kita bagi pas. Selesai ya. Tahun 2023, ketika kerajaan ini mula berfungsi, kerajaan baru, kita tutup rekalibrasi penghantaran pulang sepanjang tahun lepas. Tapi kita teruskan rekalibrasi 2.0 untuk tujuan penggajian. Okey, baik. Tapi
tertakluk kepada keputusan mesyuarat Khidmat Menteri. Berbanding dua yang saya umum tadi ya, yang ini tertakluk subject to approval by the cabinet, which both of us will put up a joint cabinet paper by end of January. Maka cadangannya adalah kita akan mengadakan semula rekalibrasi pengantaran pulang kepada rakyat asing yang overstay di negara kita mulai tahun ini. So kita akan cadangkan satu tarikh kepada Jemaah Menteri. Of course mereka akan dikenakan compound dan sebagainya, kita akan teliti. Perkara itu bergantung kepada proses permohonan yang kita terima. Dan ini saya rasa langkah yang maklum balas daripada kedutaan-kedutaan dari negara sumber. Mereka mengesyorkan supaya ruang untuk pengantaran pulang kepada rakyat mereka itu dibuka kembali. Jadi masyarakat ini bersetuju untuk menimbangkan cadangan itu dan akan kemukakan kepada jemaah. Kita ada 442,000 hektar rubber plantation di negara kita, dan kita masih sekarang kita menjadi net importer. Kita import lebih dari 700,000 metrik tan untuk industri kita yang besar. Kita keluar kondom dan juga sarung tangan tetap. Tapi kerana kita tak boleh mengusahakan hasil ladang because of shortage of worker. That's number one. Number two, kita ada lebih kurang 5.4 juta hektar estate kelapa sawit, di mana 1.5 juta daripadanya adalah daripada sektor pekebun kecil. Dan dalam industri peladangan, kita bincang bahawa 30% daripada workers adalah harvester. Dan harvest petik buah sawit ini mesti dibuat setiap 2 minggu. Jadi dua sektor ini, sektor peladangan ini, dua sektor ini menyumbang kepada keperluan yang mendesak kepada pekerja. Tapi ketika kita mencatatkan 2 juta, 3 sektor lain terpenuh, tapi peladangan top sekali yang masih ada defisit yang besar. Jadi pagi tadi saya mengadakan pertemuan dengan Menteri Peladangan, Dr. Johan Jadi, untuk mendapatkan gambaran lebih tepat supaya masyarakat ini kita boleh facilitate. Itu satu. Yang kedua adalah sektor pertanian yang masih ada. Jadi fungsi jawatan kuasa ini adalah apa-apa show yang kita buat mestilah ke arah menyelesaikan dua perkara. Sebab itu antara kaedah yang kita pakai adalah kita melaksanakan izin pertukaran majikan yang bila dibawa oleh satu sektor itu telah pun terpenuh, maka kita opt kepada objek pertukaran majikan gunakan. Itu adalah antara show yang diangkat di jawatan kuasa ini. Kita mulai 17 Mac tahun lepas, kita dah berkurang kota. KSM dah tutup kota, tutup pintu. Kota tak ada lagi. Baik, dan masih lagi kekal. Masih lagi kekal. Masih lagi kekal. Jadi, bila akan kuat kuasa memendekkan tadi, sehingga satu keputusan baru dibuat mengenai pembukaan semula kota lah. Okey ya? Yang buat masa sekarang kota dah tutup. Kenapa tutup? Kita kan dah ada 2 juta. Kemudian kita ingatlah bagi setiap 2 juta, at the end of the year bila kontrak tamat, check out memo tu is about 10%. Outflow itu is about 10%. Jadi yang keluar kita kena tampung, yang keluar kita kena tampung misalnya. Tapi buat masa sekarang, tampung itu berlaku kerana kita masih ada kuota baki yang diluluskan. Banyak mana diluluskan tahun lepas? 455,000. Banyak mana pula pendaftaran di bawah rekalibrasi 2.0, 1.1 juta. Rekalibrasi nak dapat pas lawatan kerja, dia kena pergi, majikan kena buat pekerja untuk buat verifikasi. Majikan yang sah, ambil cap jari, biometrik, segala macam. Baru kita bagi pas lawatan kerja. Sekarang saya dalam jalan, tutup Mac. Tutup Mac, habis, tak ada lagi. Baik. Kita kan ada shilling, 2.4, 2.5. Jadi, as we go along nanti, di mana ada keperluan untuk kerajaan dan sampai masa membuka kepada kota baru, bukan kota baru, kota, new kota, maka kita akan guna pakai keputusan untuk memendekkan tempoh yang saya sebut tadi. Ya, faham ya? Sekarang kota tutup, betul-betul tak apply. It's not applicable. Tadi Datuk Seri sebut majikan yang kota pekerja dia berlebih, boleh pindah ke majikan lain. So macam sektor binaan ke perkhidmatan, macam mana dia punya tu majikan tu? Kaedah yang kita guna pakai. Okay.
majikan dah buat masuk. Kemudian dia tak boleh adakan pekerjaan. Okey. Option penghantaran pulang tak boleh. The moment kita hantar, then dia dah masuk kategori force labor dan segala macam. Itu akan memberikan kesan kepada kita. Jadi jabatan kuasa ini dalam 2 mesyuarat terdahulu, kertas yang dibentang oleh Jabatan Tenaga Kerja membolehkan dibuat proses pertukaran majikan. Majikan dah buat masuk dan memang tak terang-terang tak boleh sediakan pekerjaan. So kita opt kepada kita benarkan pertukaran majikan dibuat membabitkan pekerjaan. Maknanya kalau majikan tu dia dah masuk perkhidmatan, tiba-tiba tukar ke binaan kan lain levy dia. Yalah, itu kita deal accordingly, itu administratif. Polisinya apa? Kita benarkan pertukaran majikan. Itu polisi. Dia adalah prosesnya, mekaniknya kan, segala macam itu. Kita